Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Cikgu Del akan ajar untuk mencari berkaitan antara tiga jenis graf. Okey, yang pertama kita sebut sebagai piktograf, yang kedua carta palang dan yang ketiga carta pai. Okey, kita tengok contoh-contoh piktograf. Yang ini ialah contoh-contoh piktograf. Okey, piktograf ialah di mana apabila data dekat dalam ni dia gantikan dengan simbol. Okey, boleh gantikan dengan simbol. Okey, contoh piktograf yang pertama ni digantikan. Okey, satu gambar ini disebut kat sini mewakili 10 orang murid. Okey, dekat sini pun sama. Dia menunjukkan satu gambar ni mewakili 5 orang peserta. Okey, tengok contoh piktograf yang ketiga. Dia kata satu gambar komputer ini mewakili 8 komputer. Okey, contoh piktograf yang keempat. Okey, menunjukkan satu gambar aiskrim ini mewakili 8 aiskrim. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh-contoh carta palang. Ini adalah contoh carta palang. Okay, kita boleh buat sama ada secara mengufuk ataupun secara menegak. Kita ada dua jenis carta palang, sama ada carta palang yang mengufuk ataupun carta palang yang menegak, ataupun nama lain dia mencancang. Okey, satu lagi graf yang kita ada ialah carta pai. Ini adalah contoh carta pai seperti yang cikgu dah terangkan dalam video cikgu yang sebelum ini. Carta pai mestilah berbentuk bulat. Okey, berbentuk bulatan. Okey, dalam ni pecahan ni bergantung kepada data yang kita ada. Kalau contoh yang macam ni dia ada 3 pecahan. Jadi mungkin dia akan ada 3 data sahaja. Okey, yang dekat bawah ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pecahan. Jadi dia mungkin akan ada 4 data. Okey, dan yang ketiga ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pecahan. Bermaksud ada 6 data. Okey, sekarang kita akan melihat perkaitan antara ketiga-tiganya. Kita akan cuba buat latihan yang ada dalam buku teks muka surat 112. Okey, kita baca arahan dia. Perhatikan data buah-buahan yang dijual oleh Kelab Usahawan Muda. Lengkapkan ayat di bawah. Okey, dia beri kita 3 graf. 3 bentuk graf. Yang ini dipanggil sebagai piktograf. Yang ini carta palang dan yang ini carta pai. Okey. Okey, soalan A. Tajuk piktograf, carta palang dan carta pai ialah, okey, tajuk yang berada di atas ni. Okey, buah-buahan yang dijual. Nampak tak? Semua tajuk untuk ketiga-tiga adalah sama. Buah-buahan yang dijual. Okey, jadi jawapan dia ialah buah-buahan yang dijual. Okey, soalan B. Simbol bulat ini yang warna biru ini dalam piktograf dan satu senggatan dalam carta palang mewakili. Okey, kalau tengok dekat gambar piktograf ini, satu gambar ini mewakili satu biji. Sama juga dengan carta palang ni. Setiap satu senggatan daripada sifar pergi ke sebelah, senggatan ini ialah 1. Kemudian pergi sebelah 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi kat sini simbol bulat dalam piktograf dan satu senggatan dalam carta palang mewakili 1. Okey, tengok C. Simbol ini paling banyak, palang paling panjang dan bahagian paling besar menggambarkan buah apa yang paling banyak dijual. Kita tengok simbol ini yang paling tinggi ialah buah apple. Okey, kalau tengok yang ini, carta palang yang paling panjang ialah apple. Dan kita tengok carta pai yang paling besar bahagian dia ialah warna 7 ni, warna merah ni. Jadi warna merah merujuk kepada apple. Jadi jawapan dia ialah buah apple. Okey, cikgu tulis kat bawah ni, tak cukup kat atas tu. Okey, soalan D. Buah apa paling sedikit dijual diwakili oleh 2 simbol bulatan ini? Palang paling pendek dan bahagian yang paling kecil. Okey, sekarang kita nak fokus kepada yang paling sedikit. Okey, yang paling sedikit dekat sini kiwi. Kemudian yang dekat sini yang paling pendek kiwi yang warna hijau.
Dan bahagian yang paling kecil yang kat sini yang warna hijau. Bila kita tengok rujuk kat sebelah ni adalah buah kiwi. Jadi jawapan dia buah kiwi. Okey, mudah kan? Sekarang kita akan cuba buat latihan dalam buku aktiviti. Buku aktiviti kamu muka surat 149. Okey, berkaitan piktograf, carta palang dan carta pai. Aktiviti 1. Lihat piktograf, carta palang dan carta pai alat muzik kesukaan sekumpulan murid. Lengkapkan ayat di bawah. Okey, ini ialah piktograf yang ada gambar orang ni. Okey, yang ini carta palang dan yang bawah ni ialah carta pai. A. Tajuk bagi piktograf, carta palang dan carta pai ialah, okey, tajuk ada dekat atas ni, alat muzik kesukaan. Alat muzik kesukaan. Ini ialah tajuk. Jadi kita tulis dekat ruang kosong. Alat muzik kesukaan. Okey, kita tengok soalan B. Simbol dalam piktograf dan satu senggatan dalam carta palang mewakili. Okey, tengok gambar simbol ni. Simbol ni dia tulis mewakili satu orang. Yang dekat sini pun, carta palang ni pun daripada sifar naik ke senggatan yang pertama ialah 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia mewakili satu orang. Satu orang. Okey, kita beralih ke soalan C. Simbol ini paling sedikit, palang paling rendah dan bahagian paling kecil menunjukkan apa? Ialah alat muzik paling kurang disukai. Sekarang kita nak fokus kepada yang paling kurang. Okey, paling kurang, kalau simbol yang ini mesti yang paling sikit. Okey, kalau kita tengok dalam piktograf, simbol yang paling sikit ada dekat drum. Okey, carta palang yang paling rendah sekali dekat sini, drum juga. Dan juga carta pai bahagian yang paling kecil yang ini, 4. Yang ini, kalau kita tengok gambar ni, warna dia yang dekat sini, drum. Jadi jawapan dia ialah drum. Kita tulis dekat sini, drum. Okey, sekarang kita beralih ke soalan muka surat 150. Jawab soalan berpandukan piktograf, carta palang dan carta pai di bawah. Okey, sekarang yang ini piktograf dia pakai simbol segitiga pula. Okey, yang ini carta palang mengufuk, kemudian yang ini carta pai. Apakah sarapan yang diwakili oleh 5 simbol ini? Palang senggatan 5 dan bahagian bernombor 5. Okey, sekarang kita cuba tengok, kita semak. Okey, simbol yang ini yang ada 5. Kalau kita tengok sini, sandwich 1, 2, 3. Sandwich ada 3. Roti canai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kat sini roti canai. Sekarang kita nak kenal pasti palang senggatan yang ada 5. Okey, sini senggatan 5. Kita tengok dekat atas ni, ini palang dia. Jadi roti canai. Dan yang mempunyai senggatan dan bahagian bernombor 5. Okey, bahagian bernombor 5 dekat sini. Kalau kita rujuk, warna yang ini ialah roti canai. Jadi jawapan kat sini awak tulis roti canai. Soalan B. Apakah yang ditunjukkan oleh simbol segitiga paling banyak? Palang paling panjang dan bahagian yang paling besar. Okey, sekarang kita nak fokus pada yang paling banyak, paling panjang dan yang paling besar. Okey, kalau tengok sini yang paling banyak ialah nasi lemak. Kemudian yang paling panjang dekat sini ada dekat bawah ni iaitu nasi lemak juga. Dan bahagian yang paling besar nombor 10 yang ini dan kita rujuk kat sebelah ni pun sama, nasi lemak. Jadi awak tulis jawapan dalam kotak ni, nasi lemak ialah sarapan yang paling digemari. Okey, mudah kan?
Okey, cikgu berhenti dekat situ. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya untuk membincangkan muka surat 151 dan 152. Okey, bye. Assalamualaikum.